Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazli bin Sudarman dan rakan pembentang saya, Saudara Syed Iqmal Hakim bin Muhammad Yusof akan membentangkan tajuk pemikiran saintifik. Pemikiran saintifik dapat dileraikan kepada dua istilah, iaitu pemikiran dan saintifik. Istilah pemikiran boleh didefinisikan sebagai segala hasil dari aktiviti otak, akal atau minda, manakala istilah saintifik boleh dimaksudkan sebagai suatu sistem atau susunan dalam proses pemikiran. Pemikiran saintifik ialah satu sistem pemikiran yang tersusun, sistematik, kerana ianya dibina berdasarkan kaedah-kaedah saintifik yang berhubung dengan jurusan sains dan teknologi. Pemikiran saintifik merupakan intipati kajian yang mengutamakan bukti bagi mempertahankan sesuatu pandangan dengan mengkaji sebab dan akibat. Ini bermaksud pemikiran saintifik tidak boleh dilakukan dengan sesuka hati. Ianya perlu mengikut kajian untuk mengkaji sebab dan akibat sesuatu perkara itu berlaku. Kesimpulan hanya dapat dibuat selepas segala persoalan dinilai dari setiap sudut maklumat. Oleh itu, pemikiran saintifik memerlukan bukti yang kukuh untuk membuktikan sesuatu perkara itu berlaku sama ada benar atau salah. Pemikiran saintifik berkisar tentang formulasi dan perbincangan soalan, pemerhatian, data yang dikumpul, hipotesis, uji kaji dan teori. Pemikiran kesaintifikan memerlukan penguasaan beberapa komponen berfikir seperti kebolehan membuahkan bukti empirikal, teknik berfikir secara rasional, praktikal dan logikal. Pemikiran saintifik melibatkan dua kemahiran, iaitu kemahiran makro dan kemahiran mikro. Kemahiran makro adalah antaranya menganalisis, mentafsir, mengkategori, menterjemah, membanding beza dan menilai. Manakala kemahiran mikro melibatkan proses mengenal pasti yang relevan, mengenal pasti fakta dan dakwaan nilai, mengenal pasti andaian yang tidak dinyatakan, mengingat semula, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dan lain-lain. Penguasaan kedua-dua kemahiran tersebut dapat membantu seseorang untuk berfikir secara lebih rasional tentang sesuatu perkara. Penguasaan kemahiran-kemahiran yang bersifat makro dan mikro ini dapat memastikan seseorang untuk menguasai pemikiran saintifik. Oleh kerana saintis dikehendaki berfikir secara kritis, maka pemikiran saintifik sering dikaitkan dengan pemikiran logik, iaitu pemikiran yang melibatkan sebab musabab yang tidak boleh dilakukan atau difikirkan secara sembarangan. Perlu ada bukti yang kukuh melalui kajian yang dibuat oleh seseorang. Seterusnya, pemikiran saintifik melibatkan urutan kajian saintifik yang mana melibatkan 4 urutan. Yang pertama, pernyataan masalah. Kedua, pernyataan hipotesis. Ketiga, kaedah penyelidikan. Keempat, mendapat hasil penyelidikan. Dalam pemikiran saintifik, 4 komponen utama yang terlibat adalah: pertama, tujuan. Kedua, hipotesis. Ketiga, pengumpulan data. Dan yang terakhir, kesimpulan.
Tujuan. Tujuan merupakan matlamat penyelidikan atau masalah yang ingin diselesaikan oleh seseorang yang mahu berfikir secara saintifik. Tujuan dalam pemikiran saintifik ini boleh dikatakan sebagai matlamat penyelidikan dalam sesuatu kajian. Tujuan atau matlamat penyelidikan yang jelas akan membantu penyelidik untuk mengenal pasti apa sebenarnya masalah yang ingin diselesaikan. Tujuan ini melibatkan satu persoalan yang timbul dalam pemikiran seseorang yang menggunakan pemikiran saintifik. Komponen kedua ialah hipotesis. Hipotesis merupakan ramalan yang munasabah berdasarkan pemerhatian. Hipotesis juga melibatkan anggapan yang perlu dikaji secara saintifik dan dibuktikan sama ada betul atau salah. Hipotesis tidak boleh dilakukan sembarangan ataupun difikirkan secara membabi buta kerana hipotesis perlukan bukti yang kukuh untuk mengukuhkan lagi pernyataan tujuan yang kita telah buat. Lazimnya, hipotesis adalah perkaitan antara dua atau lebih pemboleh ubah, yakni variabel atau sesuatu keadaan. Sebagai contoh, soalan untuk menggunakan pemikiran saintifik ialah penggunaan produk pemutihan kulit dan suntikan vitamin C yang dijual atas talian, yakni secara online, adalah tidak selamat. Terangkan pernyataan di atas melalui kaedah pemikiran saintifik. Komponen yang pertama yang terlibat dalam pemikiran saintifik ialah tujuan. Tujuan merupakan satu matlamat penyelidikan atau masalah yang ingin diselesaikan. Tujuan melibatkan persoalan yang hendak dicapai dalam sesuatu kajian. Maka, untuk soalan ini tujuannya adalah, adakah penggunaan produk kulit dan suntikan vitamin C yang dijual atas talian, yakni secara online, tidak selamat? Okay. Baiklah. Komponen kedua ialah hipotesis. Hipotesis ialah jangkaan awal atau ramalan yang munasabah berdasarkan sesuatu pemerhatian oleh pengkaji. Jadi, untuk soalan ini, hipotesis dia ialah penggunaan produk kulit dan suntikan vitamin C sememangnya yang dijual atas talian adalah sememangnya tidak selamat. Seterusnya, itu sahaja daripada saya. Saya teruskan kepada saudara Syed Ikmal untuk membentangkan bahagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat tengah hari. Okey, saya Syed Kamal Hakim dan saya akan terangkan komponen yang ketiga, iaitu pengumpulan data. Maksud pengumpulan data ialah satu proses mengumpul dan mengukur maklumat berdasarkan pemboleh ubah disasarkan dalam sesebuah sistem yang sedia ada. Ia membolehkan individu menjawab soalan relevan serta menilai keputusan yang berkemungkinan. Okey. Perbuatan ini sangat penting dalam penyelidikan semua bentuk kajian, tak terkira untuk sains, ianya juga termasuk sains fizikal dan sains sosial, sains kemanusiaan serta dalam bidang bisnes. Bagi mendapatkan bukti dan maklumat empirikal ni bermaksud bukan teori tetapi kaedah yang digunakan. Pengumpulan data haruslah diadakan sebanyak yang mungkin. Ia bertujuan untuk menguji hipotesis yang dibuat seperti uji kaji, kes sosial selidik dan pemerhatian supaya dapat membuat sesuatu hukum atau kesimpulan. Okey, merujuk kepada soalan berkaitan dengan vitamin C tadi,
Pengumpulan data yang boleh dilakukan ialah pelbagai cara. Yang pertama, data yang diperoleh iaitu isi kandungan produk tersebut harus dianalisis secara kuantiti dan terperinci sebelum membuat keputusan. Di sini kita dapat melihat bahawa hendak membeli sesuatu produk secara online, seseorang individu haruslah melihat berapa kuantiti kandungan yang digunakan. Lihat, adakah terdapatnya barang terlarang seperti mercury? Seperti yang kita tahu bahawa mercury ini adalah barang yang terlarang yang boleh merosakkan sesebuah kulit seseorang. Pengumpulan data yang kedua yang boleh kita lakukan ialah meminta nasihat dan maklumat daripada pakar kecantikan atau perubatan. Di mana di sini kita boleh merujuk orang yang lebih mahir dalam bidang perubatan. Kita janganlah memandai membuat keputusan sendiri tanpa merujuk orang yang lebih pakar lah. Pengumpulan data yang ketiga yang boleh dilakukan ialah sering melihat feedback, iaitu maklum balas yang telah diberikan dan berhubung dengan mereka yang telah menggunakan produk tersebut. Di mana di sini kita boleh mendapatkan maklumat kepada orang yang telah membeli produk ini secara online. Adakah feedback yang diberikan secara positif ataupun negatif? Yang keempat, pengumpulan data yang boleh dilakukan ialah turut melalui bahan-bahan rujukan terkini seperti internet, majalah dan laman sesawan KKM. Seperti yang kita tahu bahawa di internet, majalah terdapat banyak maklumat berkaitan apa yang hendak kita cari. Dan laman sesawan KKM ni pula ialah sesuatu laman yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Komponen yang keempat, iaitu komponen yang terakhir, ialah kesimpulan. Di mana peringkat terakhir dalam pemikiran kesaintifikan ialah membuat keputusan atau lebih mudah difahami sebagai membuat kesimpulan. Keputusan hanya dibuat setelah dapat mengumpul bukti-bukti yang kukuh. Selepas itu, tindakan membuat interpretasi serta kesimpulan tentang kajian telah dilakukan. Kesimpulan dan tafsiran yang dibuat haruslah menerima atau menolak hipotesis, di mana kesimpulan ini haruslah berkaitan dengan hipotesis yang kita dilakukan. Sebagai contoh, kesimpulan yang dibuat terhadap penggunaan produk pemutan kulit dan suntikan vitamin C yang dijual atas talian online adalah tidak selamat. Melalui interpretasi data dan perbandingan keseluruhan data yang telah diperolehi daripada pelbagai maklumat, di mana pelbagai maklumat ini merujuk kepada pengumpulan data yang kita lakukan. Ianya haruslah diterangkan secara kuantitatif. Sekiranya data lebih memihak kepada produk pemutihan kulit dan suntikan vitamin C yang dijual atas talian adalah tidak selamat, maka kesimpulannya adalah hipotesis akan tercapai. Dan begitulah sebaliknya. Sekarang, kumpulan kami telah memberikan contoh lain menggunakan pemikiran saintifik. Soalannya berbunyi seperti, benarkah ubat-ubatan herba mempunyai khasiat perubatan yang lebih baik berbanding ubat-ubatan moden? Dengan menggunakan pemikiran saintifik, nilaikan persoalan ini, di mana soalan ini menyuruh kita memilih adakah perubatan moden lebih baik daripada perubatan tradisional ataupun perubatan tradisional lebih baik berbanding ubat-ubatan moden. Mari kita lihat. Setiap soalan mesti menggunakan kaedah yang pertama, komponen yang pertama, iaitu tujuan. Tujuan untuk soalan ini ialah untuk mengkaji adakah ubat-ubatan herba mempunyai khasiat perubatan yang lebih baik berbanding ubat-ubatan moden.
Hipotesis yang dilakukan ialah jangkaan awal melalui pemerhatian yang mengatakan ubat-ubatan herba ini mempunyai khasiat perubatan yang lebih baik berbanding ubat-ubatan moden, di mana kita dapat melihat hipotesis di sini ianya memihak kepada khasiat perubatan ubat-ubatan herba. Kami telah memberi 3 pengumpulan data terhadap soalan ini. Pengumpulan data yang pertama ialah berdasarkan bahan rujukan. Seseorang individu boleh membuat rujukan daripada internet dalam bentuk buku, majalah, jurnal dan sebagainya. Hal ini kerana terdapat banyak saintis-saintis terdahulu telah membuat uji kaji. Pengumpulan data melalui ini penting untuk memperluaskan pengetahuan dan memudahkan membuat perbandingan, di mana apabila seseorang itu banyak membaca, banyaklah ilmu yang diperolehi. Dan pengumpulan data yang kedua ialah dengan melakukan uji kaji secara klinikal dan juga uji kaji secara in vivo. Ujian klinikal adalah melibatkan manusia, di mana mereka yang mempunyai penyakit contohnya seperti darah tinggi, kencing manis, buah pinggang dan sebagainya akan diberikan pilihan oleh doktor adakah mereka mahu mengamalkan perubatan moden atau herba. Apabila pesakit diberikan pilihan, hal ini kita dapat lihat di manakah perubatan yang lebih baik dan akhirnya dapat membanding bezakan antara kedua-dua perubatan ini. Ujian in vivo pula adalah melibatkan haiwan, di mana seorang saintis akan melakukan uji kaji terhadap tikus, di mana saintis ini akan merosakkan satu organ daripada tikus ini dan tikus ini akan diberikan ubat moden dan juga ubatan herba. Hal ini dapat melihat di kedua-dua perbezaan antara ubat ini. Pengumpulan data yang ketiga ialah melalui soal selidik, di mana soal selidik ini boleh dilakukan terhadap masyarakat untuk mendapatkan pendapat terhadap khasiat ubat ini. Soal selidik ini janganlah dilakukan dalam sesebuah negeri ataupun negara tersebut. Ianya haruslah secara satu dunia. Apabila diberikan soal selidik satu dunia, ianya akan mendapat perbandingan yang lebih baik. Kaedah ini juga dapat membantu menambahkan ujian klinikal. Kesimpulan yang telah dibuat terhadap soalan ini ialah keputusan yang diperoleh daripada keseluruhan data yang telah dikumpulkan di seluruh dunia seterusnya dianalisis dan diterangkan secara kuantitatif. Sekiranya data lebih memihak kepada perubatan herba, maka kesimpulannya jelas bahawa ubat-ubatan herba lebih berkhasiat daripada ubat-ubatan moden dan begitulah sebaliknya. Data keseluruhan daripada soal selidik yang telah dijalankan membuktikan bahawa kebanyakan masyarakat dunia mula memilih perubatan herba dalam merawat penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh perubatan moden. Maka dengan ini dapat lihatlah bahawa hipotesis diterima, di mana terdapat masyarakat bersetuju bahawa ubatan herba lebih baik berbanding dengan ubatan moden. Kesimpulan yang boleh dilakukan daripada tajuk ini ialah pemikiran saintifik mempunyai 4 komponen yang harus diketahui, iaitu yang pertama, tujuan, yang kedua, hipotesis, yang ketiga, pengumpulan data dan yang keempat, kesimpulan dan keputusan.
Pemikiran kesaintifikan juga digunakan untuk mempertahankan atau menolak sebarang hujahan dengan mengemukakan cadangan atau pandangan. Secara holistiknya, pemikiran saintifik ini bergantung kepada fakta yang munasabah menurut perspektif pemikiran manusia dan berdasarkan logik penakulan akal manusia itu sendiri. Sekian, terima kasih daripada saya dan juga rakan saya, dan bermula sesi question and answer.